InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, jadi sidang jemaah yang Ta'ala, pada petang yang berbahagia ni, sambil anda minum-minum itu, sambil minum-minum petang, walaupun kita kuliah asar ini, pengisian kita tajuknya besar, Al-Quran pembeza hak dan batil dalam kehidupan, tak apa kita bawa secara santainya, tetapi ia tetap ada pengisian yang penting. Sambil-sambil minum, jangan minum sambil-sambil dengar kuliah. Buat agama jangan letak sambilan. Jangan sesekali letak sambilan pada agama. Sisa-sisa terluang baru diberikan untuk tenang, belajar tenang. Jangan. Agama kena letak yang utama. Sambil-sambil untuk dunia. Apa dalilnya? Macam mana kita nak tahu sambil-sambil untuk dunia ni? Allah kata. Dalam surah Al-Qasas ayat 77. وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kejarlah kamu akan segala kurniaan nikmat negeri akhirat. Jangan kamu lupakan bahagian kamu di dunia. Maksud apa? Dunia ni barang yang nak dilupakan. Bukan barang yang nak diingat. Dunia untuk barang yang nak dilupakan sebenarnya. Dunia tempat berpisah. Akhirat tempat bertemu. Dunia ni tempat untuk kita meninggalkan. Bukan untuk kita tinggal. Dunia tempat untuk meninggal. Bukan untuk tempat tinggal. Dunia itu perkara yang habis. Tapi akhirat itu tak habis-habis. Jadi jangan salah letak keutamaan. Al-Quran benar-benar menerangkan kepada kita. Pencipta kepada dunia itu sendiri yang berkata, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tiadalah kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Jadi hal keadaan dunia sambil-sambil saja. Buat sambil-sambil. Hal keadaan akhirat itulah yang utama. Jadi sambil minum kopi, kita dengar kuliah. Itu gaya. Ataupun kita dengar kuliah sambil minum kopi. Di kuliah tu nombor satu, utamanya ilmu, sambil-sambil tu isilah apa yang betul. Macam tu cara dia. Sama juga dengan waktu solat. Sambil-sambil, yang lain tu sambilan. Utamanya menunggu waktu solat. Sementara menunggu waktu solat, buatlah kerja sambilan. Sambilan dalam melakukan segala hal keadaan yang diharuskan. Jadi, mengambil dunia itu sekadar sambilan. Ambilnya sekadar sambilan. Jadi sedang jemaah yang Ta'ala, insyaAllah bantu saya bakal lagi kepada sahabat kita, surah An-Nur kita. Terima kasih kepada jawatan kuasa yang terus berikan platform kita untuk terus berada pada setiap petang Ahad, insyaAllah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 204, Allah berfirman yang berbunyi, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Dan setengah dari manusia ada yang menarik hati engkau kata-katanya dari hidup di dunia. Dan dia menjadikan Allah saksi atas apa yang ada dalam hatinya, padahal dia adalah sejahat-jahat musuh. Allah Akbar. Apa kata Allah? Ulang lagi sekali. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Dan setengah dari manusia ada yang menarik hati kita akan kata-katanya dari hidup di dunia ini. Berapa banyak hari ini kita tertarik dengan kata-kata hidup di dunia ini. Dan lebih parah, dia menjadikan Allah sebagai saksi. Dia jadikan Allah itu sebagai saksi di hatinya. Walhal dialah sejahat-jahat manusia. Ini Allah kata. Dia kata ni Allah jadi saksi atas kebaikan yang dia ada. Dia cerita bila ada dunia ni, kita boleh
Apa kata buat kebaikan. Seronok kita dengar. Seronoknya. Ingat kata kunci. Sesiapa yang menjadikan dunia itu keseronokan. Sehingga kita tertarik pada ni. Hati-hati. Sebab kaedah cerita dunia bukan begitu. Kalau kita lihat kepada Al-Quranul Karim. Hari ini ceritalah agama panjang lebar macam mana. Tapi kalau masih gagal melihat dunia dengan kaedah sebenar. Maka kita akan cinta dunia. Ingat, cinta dunia adalah cinta yang merosakkan cinta yang utama, Allah Azza wa Jalla. Malah tak ada istilah cinta dunia pun. Tetapi kerana kita tidak faham, kita tidak dididik, tidak ditarbiyah, tak ada yang nak marah kita pasal dunia. Marah sebab susah ramai. Marah tak ada duit ramai. Marah kita jadi orang kata apa, tak ada visi, misi, masa depan, ramai marah. Tapi tak ada orang nak marah dengan dunia itu sendiri. Tak ada. Malah marah-marah untuk dapatkan dunia. Dengan konon-konon nampak struggle, nampak hebat dia. Nampak syadid. Tetapi padahal, dunia bukan begitu. Dunia bukan begitu sedang jemaah yang memuliakan Allah Ta'ala. Tapi akan ada sebahagian yang akan menarik hati kita untuk tertarik dengan dunia. Dan dia menjadikan Allah sebagai saksi. Dijadikan Allah sebagai saksi. Dan di sini betapa berlakunya arah tuju yang berbeza. Arah tuju yang akan menjadikan kita alpa dan leka. Kalau kita lihat yang mana kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Yang menunjukkan bahawa setengah manusia ada yang menarik hati engkau. Surah Al-Baqarah 204. Surah Al-Baqarah 204. Sebab itu dia buat dunia ni tarikan. Dia buat kita tertarik. Kata Buya Hamka, kata-katanya amat menarik. Pandai dia membawakan diri. Seakan-akan dia mengerti atau menaruh perhatian akan segala soal-soal yang penting. Seakan-akan dia turut memikirkan keselamatan manusia. Seakan-akan dia mempunyai maksud-maksud dan cita-cita yang baik. Dan dia menjadikan Allah saksi atas apa yang ada dalam hatinya. Bahawa dia bermaksud jujur dan untuk itu dia berani bersumpah membawa nama Allah. Allahu Akbar. Tengok ada punya ayat dalam Quran. Sidang jemaah yang muta'ala. Kita dengar dia seakan-akan dia macam nak tolong kita. Dia nak ubah diri kita daripada susah menjadi senang. Dia nak bantu kita tuan-tuan. Mari kita tuan-tuan. Kalau kita tak ubah, siapa lagi nak ubah? Apa nak jadi pada nasib kita? Kalau suami mati, nanti siapa yang nak sara kita? Dia kempen rapat dia baik. Kita pun terpinga-pinga. Tenganga-nganga mendengarnya. Kan? Ini kata Buya Hamka ni dan tafsir Al-Azhar. Dan tafsir Al-Azhar, Buya Hamka mengupas ayat tadi. Betapa manusia ini ada yang pandai dia bawa diri dia. Lah Ustaz, saya ni cemburu lah. Tengok, dah lah dia wanita soleha kan Ustaz. Ada harta. Dah lah soleha, baik dengan suami. Rasa pandai dia bawa diri. Pandai dia bawa diri dia. Padahal kita dah seronok tengok berharta dah. Kita seronok tengok betapa bila wanita dia berharta saja, dia rasa macam ada lebih extended sikit. Dia macam nampak satu added value bagi dia. Maka dia pun, dan dia pula pandai bawa diri. Dia pandai bagi masa. Kan? Dia bagi-bagi. Kan dia kat sini, pandai dia membawakan diri seakan-akan dia mengerti atau menaruh perhatian atas segala soal-soal yang penting. Seakan dia turut memikirkan keselamatan manusia. Pandai. Pandainya dia. Dah suami dia jaga, bisnes dia jaga. Dua-dua dia boleh jaga. Hebat orang ini. Hebat dah. Kita pun kan hebat tengok tu. Hebat. Kalau macam tu harta seronok lah. Seronok lah dapat harta lah. Seronok lah. Ni. Kalau saya boleh, kenapa perempuan tak boleh? Tengok. Cik suami saya. Lebih. Saya memahami apa yang suami saya perlukan. Kita sebagai isteri kena lebih peka kepada kemahuan suami.
Kalau suami, para isteri ada duit sendiri, kan senang nak belikan apa yang suami suka. Ini kan satu infak, satu sodakoh. Nampak? Tapi ni Buya Hamka kata, ada ayat Quran. Duk cerita, duk menarik minat. Pada nak bagi laku dia punya cerita saja. Allah Akbar. Hati-hati. Nampak? Padahal, dalam hati dia, Allah kata ni, padahal dia adalah sejahat-jahat musuh. Kenapa sejahat-jahat musuh? Kerana dikaitkan dengan orang yang munafik. Rupanya perbahasan tentang orang yang munafik. Orang yang munafik kiranya orang ini manis mulutnya berkata-kata. Kerana manisnya, ni kata Buya Hamka. Kerana manisnya orang dapat tertarik. Kalau perlu nama Allah boleh jadikan saksi bahawa dia seorang yang jujur. Tambah banyak dia bercakap, tambah banyak nama Allah disebut. Padahal dalam hati sanubarinya tersimpan rasa dendam dan permusuhan. Allahu Akbar. Mulut yang manis janganlah lekah dipercaya sebab lidah tidak bertulang. Orang dapat memutarbelit lidah menurut keadaan, orang dapat memakai 1001 lidah untuk 1001 persoalan. Kerana begitu pasangannya dan kemari begini. Semua yang dia ajak bercakap timbul percaya kerana pintarnya dia. Kepada orang yang berat kepada agama, dia tidak berkeberatan berkata Allah jadi saksiku. Nampak? Cara dia. Dia tengok macam tu nak bercakap dengan saya. Oh berjanggut ni ustaz ni. Maka dia bercakap ustaz. Dia dengan nama Allah ustaz. Dia senang meluncur laju dia nak cakap nama Allah. Demi nak mempengaruhi dunia. Padahal dia nak suruh kita duk sokong dunia dia. Nampak ini? Ni saya ambil kata-kata Buya Hamka. Ayat Al-Baqarah 204 ni. Ni petang yang berbahagia ni. Pedih telinga nak dengar. Memang pedih. Al-Quran ni, dia kan syifa'u fi sudur. Anda ingat nak baca Quran ni dengan bacaan, dengan sekadar berlagu. Ataupun dengan berkata, dengan sekadar kita nak dengar saja. Kemudian tak berubah diri kita, masih ditakut yang lama. Mencari dalil-dalil untuk menyokong apa yang kita lakukan dengan ayat Quran. Ini hati-hati. Dan kita takkan nampak betapa pentingnya untuk kita memahami Al-Quran ini dengan hati sanubari yang clear, yang jelas, yang tak ada tolok banding, tak ada la raiba fi, hudal lil muttaqin. Kita lihat lagi sekali bagaimana kupasan Buya Hamka tentang ayat padahal dia adalah sejahat-jahat musuh. Ni ayat apa? Wa huwa aladul khisam. Ayat orang tadinya pandai dia berkata-kata. Dia pandai, pertama dia pandai bawa diri. Ini ciri-ciri. Jangan hati-hati. Jangan benda ni ada kat diri kita. Tu ayat. Dan jangan tengok orang lah. Tak payah kita tengok orang. Kita tengok dia. Jangan kita ni pandai bawa diri. Katanya apa? Kata-katanya amat menarik. Cerita tentang apa? Dunia. Menarik kata-katanya. Apa yang dia bawa? Dia bawa diri dia seakan-akan mengerti perasaan kita. Mengerti kesusahan kita. Dia empati dengan apa yang kita sedang lalui. Dan menaruh perhatian akan segala soal-soal yang penting. Dan seakan-akan, dia ni betul-betul faham lah apa yang kita nak dah. Tak macam, ustaz tu asal kena cantai. Asal ustaz dia kena cantai. Semua tak boleh. Patutnya serasikanlah dah. Dia biasalah kan orang kan. Kena pula orang yang pandai, orang kata menatang minyak, menatang minyak penuh. Macam tu lah. Dan dia tatang, elok. Ini ada. Seakan-akan memahami kehendak dia. Seakan-akan mengerti jiwa dia yang sedang merana. Ni dia. Dan seakan-akan dia turut memikirkan keselamatan manusia. Dia memikirkan keadaan kita ni. Saya faham apa yang tersimpan dalam hati perempuan semua. Amboi. Saya faham sangat apa nasibnya orang perempuan yang bergantung duit dengan suami. Tu dia. Saya faham, dia katanya. Dia punya ayat dia sampai orang tengang-nganga dengar. Macam caringnya. Saya datang untuk menjanjikan kemaslahatan anda semua perempuan. Itu cara mereka tersendiri, itu satu cara Tuan Syed Yusof. Ini konten, point dia adalah menceritakan satu keadaan sehingga tertarik dengan dunia.
Kalau benar kita ni asatizah, saya ni seorang asatizah, dan kita orang agama, bukan tugas untuk buat suka pada dunia. Tugas kita biar orang cinta kepada akhirat. Sekarang ni ayat yang di sini, kaedah masing-masing tak ada masalah. Contoh semalam, Allah takdirkan saya pergi ke surah An-Nur. Surah An-Nur, Seremban Satan. Yang ikut saya semua, motosikal berkuasa tinggi dipanggil. Saya biasa saja, yang 3 lagi tu, BMW, semua ikut. Adakah saya nak buat orang suka pada dunia? Walaupun saya pakai dunia. Adakah saya nak berpihak kepada dunia? Itu cara saya mungkin. Oh, cara ustaz. Sampai masa saya singgah dekat satu restoran, pakai helmet, full face, pakai jaket, tak kenal ustaz dah katanya. Saya pun cakap, itu baru pakai full face, belum tekan minyak lagi saya cakap. Kalau tekan langsung tak kenal. Adakah? Itu cara. Mungkin, tapi jangan sampai orang kata apa? Terinspirasi dengan kebedaan itu. Saya jadi tanggungjawab yang berat untuk saya pastikan dunia yang ada pada saya itu adalah perkaranya mata'ul ghurur. Berempas pulas untuk memastikan jangan pandang dunia dengan benda yang suka. Walaupun kita tengok tu orang kagum, kita kena kalih dia balik. 4 biji jalan. Orang kalau buat, kita tahulah orang yang saya saja pakai. Memang untuk, ini kata Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Wa tafakhurum bainakum. Wa takassurum min amwali wal anfusi was samar. Ya, memang tak sampai orang kagum dengan motor. Sebab kita kena buat tak kagum dulu, Kak Nur. Bukan senang, saya cakap. Kalau kita bercakap tak ada, mungkin saya cakap sebab saya benci. Ini ada. Kita pakai, kita bawa. Dan kita tak ada nak mengkagumi dia pun. Malah kita peralatkan dia. Ini kata. Tak ada suruh kempen bakal lain ke orang ada ke apa ke tak. Dan orang lagi satu, dia tak rasa kecil dengan kita kerana dia tak ada. Nampak? Dan di situ juga, bila saya pakai begitu, kalau saya sampai-sampai, saya jadi orang biasa. Saya turun, tukar baju, ke jalan, bawa motor, pergi tandas. Jadi kita pun melatih diri untuk level dengan mereka. Nampak? Kita cuba mengelak untuk dunia itu datang. Dan dunia datang juga. Rupanya untuk perduniakan dia, perbudakkan dunia itu. Memang. Bagi pinjam, boleh Kak No. Tapi pastikan dia pinjam ke jalan Allah. Saya takkan bagi pinjam untuk suka-suka je. Kita memang senang, tak masalah, ambil lah. Tapi tanggungjawab saya, ke mana nak pakai. Nampak? Itu cara dia. Tak ada kita nak bagi tahu naiknya dunia dengan image ni. Dunia di tangan, tak Puan Saparia. Dunia di kaki. Kalau dengan saya, dunia di kaki. Tak ada kat tangan pun. Kat kaki. Boy, Ustaz, kaki je lah. Asal ni kan tanah. Dipijak-pijak. Jangan buat kagum. Tuan saya esok salah tu. Kita tak kagum dengan motor tu, tak kagum. Maksud saya, orang kagum macam mana? Jangan bagi kagum. Itu kaedah yang saya bawa. Kadang-kadang orang kagum. Tak. Kita kena buat biasa je. Tapi kalau tak ada, macam mana buat biasa? Kena bagi ada dulu lah. Tengok macam mana kita buat. Sama dengan isteri wanita pun sama. Ramai orang mengkagumi isteri-isterinya. Dia selawat ke, dia beramal ke, tapi kalau dok masih mengkagumi dunia, tak ke mana. Tak ke mana. Dia ni, bila kita berzikir pada Allah Ta'ala, berselawat kepada Nabi SAW, kita sebutkan, kalau tengok ayat ni, tengok surah Baqarah ayat 204 ni, tengok, mulut dia boleh, sikit-sikit dia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh? Boleh tak saya buat gitu? Boleh? Tapi dalam hati, saya jadikan saksi. Memang zikir itu akan membersihkan hati. Tapi hati yang dibersihkan dengan cara tazkiyah.
Kena ada pembimbing, kena ada takdib. Kena ada orang yang berani marah kita pasal dunia. Tegur kita. Kalau tak ada setakat, tak ada orang tegur, memang tak ke mana. Ini akan jadi macam ayat begini. Dia akan jadi sejahat-jahat musuh. Sebab orang nampak dia dengan watak agama dia. Ataupun orang nampak dia seakan-akan menyokong dunia dengan cara agama. Ini satu perkara yang sangat bahaya. Kekaguman itu serentak naik. Dengan Allah pun kagum, dengan dunia pun kagum. Orang hurung kita. Orang bawa kita. Macam mengangkat kita pada satu kedudukan. Ini yang berlaku. Kena ada marah maknanya sungguh. Zuhud dunia taklah marah dunia buat. Puan Sapariah Mahmud. Berani marah dunia dan tak terasa bila dimarah dunia. Berani kita marah dunia. Marah orang kalau anak kita ada duit. Marah bukan bagus. Kita duit ni jangan sampai kita lalai. Ya. Tak ada. Marah tu. Kita tengok marah dunia tu. Tu cara dia. Marah nafsu dengan kolbu. Marah nafsu dengan kolbu. Sampai orang nampak hebat agama kerana dunia lah, bukan kerana agama. Hati-hati. Hati-hati. Nak pula bila dunia tu ada dengan kita, kemudian kita ini cara dia, Kak Nur. Dan kita kena bersedia untuk dimarah tentang dunia. Kita kena nampakkan dunia ni satu perkara yang, sebab cara dia bawa dunia ni dengan kaedah yang membelai-belai. Kaedah yang sentiasa menganggapkan betapa pentingnya dunia pada kita. Dan kita kena berani marah dia. Ya benar tu Tuan Helmi Osman. Bila begitu, Masya Allah, bila dunia dibangga, akhirat rasa biasa. Sekarang ni kita bangga kepada agama. Benar tu Puan Fazil Ahmad. Kata Imam Hasan Basri, hubbud dunya ra'sul khati'ah. Itulah cabaran dari Tuan Zimran Besut. Ditegur jangan cinta dunia jadi cok pentapsuk. Kita kena terima. Itulah asam garam dalam perjuangan untuk menghinakan dunia. Itu asam garam dia. Dan jangan bersedia untuk difitnah juga nanti. Alah cakap dia dunia, dia pun ada dunia. Tu bersedia. Dan kita kena buktikan. Dunia itu tidak mampu mengatur kita. Kita yang mengatur dia. Contoh, pakai kuasa motor berkuasa tinggi. Kita atur dia ke mana dia nak pergi. Bukan dia atur kita ke mana kita nak pergi. Ada grup. Orang biasa pakai sebut ada grup Ustaz. Ada grup. Tak ada. Saya hari bawa ke masjid. Bunyi macam, bunyi lantak lah orang nak cakap apa. Bunyi memang, amboi. Saya beli kereta Ferrari semata-mata nak ke Jawal waktu. Cepat sikit sampai. Bunyi dia macam tu. Memang. Yang utama itu solat awal waktu. Itu yang utama. Selain itu nombor 2, 3, 4, 5, 6, 10. Macam. Itu cara dia. Tengok. Padahal dia adalah sejahat-jahat musuh. Kata Buya Hamka. Orang yang munafik. Kiranya orang ini manis mulutnya berkata-kata. Kerana manisnya orang dapat tertarik. Baik. Manis mulut berkata-kata dia tentang apa? Tentang dunia. Dia manis, dia orang kata apa? Dia pandai menggayakan tu. Kalau apa hal keadaan dunia tu dia pandai gayakan supaya orang menyelbahi balik dunia. Patut kita makin kenal dunia tu kan? Tak. Dia cuba nak menutup lagi dunia itu dengan dalil-dalil yang mungkin menggunakan Al-Quran juga. Ini hati-hati. Jadi manis mulut berkata-kata kerana manisnya orang dapat tertarik. Kalau perlu nama Allah boleh dijadikan saksi bahawa dia pun gunakan. Tambah banyak dia bercakap, tambah banyak nama Allah disebut. Ini Buya Hamka cakap. Lagi banyak nama Allah disebut. Orang rasa macam, it's okay lah ada dunia. Orang rasa macam dunia tu is okay dengan dia. Walhal, setiap kita yang menjadi frontliner, contoh anda sebagai mungkin ibu kepada anak-anak, suami kepada isteri dengan anak-anak,
Kita kok mana benda yang mesti kita kena bear in mind, kita kena sentiasa fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin adalah sentiasa mengingatkan tentang fitnah dunia. Sentiasa. Itu antara topik yang mesti diulang berkali-kali. Jangan sampai anak-anak kita nampak selesa macam kita selesa dengan dunia. Kau ingat aku suka kau ada duit. Cakap macam tahapnya itu. Mungkin peringkat awal orang kau confuse. Dia ni kan, tak ada suka tapi nak pakai duit juga, nak itu nak ini. Dah. Kau bagilah aku duit je. Aku tetap tak suka ada duit. Nampak tak? Ayat dia nampak macam konflik. Tak, bukan konflik. Itulah sifat dunia. Kita kena tak suka. Dan kita kena ajar anak-anak kita. Jangan nampak kita ni, sampai anak-anak kita selesa nampak, hebat, abi aku ada, ada itu, ada ni. Dan kita macam kekok-kekok, takut-takut kita nak marah. Kita kena tunjukkan pendirian kita. Sama juga kalau kita jadi orang figure penting dalam agama. Sampai orang rasa, macam ni lah bau agama. Dunia ada. Kita sikit pun tak cakap ulang banyak kali tentang fitnah dunia. Pada itu yang Nabi selalu tekankan, takutlah kamu akan dunia dan wanita. Itu kaedah dia. Kalau macam makanan yang ada baca banyak ayat Quran tu tergolong tak, Ustaz? Dia ni apa saja keadaan yang kita ceritakan sekarang ni adalah dia menunjukkan manusia akan nikmatnya dunia itu dengan keadaan agama yang menyokong dunia. Terbalik, ini halus perbincangan ni. Kita nak dunia yang sokong agama. Ni terbalik, agama yang kena sokong dunia. Halus nampak. Jadi, kita bukan nak pukul rata, tapi kita kena berhati-hati melihat dunia. Adakah kita sokong dia atau dia sokong kita? Adakah dunia ni nampak hebat dengan bila kita bacakan ayat Al-Quran, baru dia ada value, ataupun dunia itu yang mesti kita gunakan dia. Sampai orang kata apa, nampak ayat Quran ni. Tak nampak dunia dah. Kalau tidak, kita bacakan ayat Quran. Contoh, ni ayat ini, air ni saya dah bacakan ayat Quran. Nampak ayat Quran kan nampak air. Nampak air tu hebat lah kan. Ni yang kena berhati-hati. Okey, ni batu saya ni kan. Okey, batu ni, saya dah basuhkan semua surah-surah ada dalam ni. Anda nampak ayat Quran kan nampak batu hebat. Nampak batu hebat. Bukan nampak ayat Quran hebat. Sekarang ni isunya, kita nak nampak ayat Quran tu hebat. Ni, batu ni, bubuh kat ayat Quran. Hilang batu. Hebatnya ayat Quran tu. Hebat ayat Quran. Masya Allah. Senang ke susah? Susah. Saya tak kata senang, susah. Jadi jangan buat senang-senang. Jangan senang-senang. Jangan sekadar tak apa, yang penting niat. Jangan. Dunia ni licik. Selicik-licik ni tengok. Tengok Buya Hamka duk kupas halus. Buya Hamka ulama besar. Bolehlah kata kita ni alamak je. Nak cakap sebut Allah kita takut dia orang. Apa ustaz ni cakap? Tak betul. Ni Buya Hamka cakap. Dan Tasik Al-Azhar. Walaupun mulut nak tambah Allah, tambahlah Allah banyak kali. Allah, Allah, Allah. Tambah. Silakan. Ni, Buya Hamka cakap. Tapi dalam hati dia, dendam, kesumat, iri, dengki. Tengok orang di dunia. Dengki dia. Anak-anak pula kalau yang bermadu, kahwin 2, kahwin 3, 4. Keluar dengki. Segala apa, saka, bala, semua keluar. Ni awak jenis mengaji. Saya jumpa. Suami sampai kena, tak tahulah Ustaz. Saya kena... Itulah saya kena diamkan diri dulu lah Ustaz. Dia masing-masing semua jenis. Bukannya tak tahu agama. Tapi dalam hati, Allah. Rasakan nak kerak tu, kerak saja rasanya. Ni dia. Benar tu tuan saya Yusuf. Nabi SAW itu mengatasi. Sebab tu kita ni kalau kita tengok dunia, caranya adalah kena ingat syurga. Tengok dunia, ingat syurga, selalu saya katakan, mengakhiratkan dunia. Dia kata gini, kalau motor ustaz besar ni Allah kan, orang cakap. Saya cakap bukan tengok besar kecil, sampai pada tempat yang sama. Kalau tuan nampak sampai ke masjid, saya sampai ke masjid. Motor kita sama. Tu tak apa susah tu, sebab nak olah tu. Sebab kadang-kadang bila orang cakap dunia, kita terkedu. Tak adalah. Bolehlah. Kita ni bukan apa. Nikmat dia kita pakailah. Ada macam tu. Kalau kita patut dapat dunia, kita kena olah dia. Kita kena
Kita kena kupas dia. Nampak saja berbeza sampai tempat yang sama. Alhamdulillah. So, jadi kita sama. Tak ada yang membezakan di sisi Allah. Itu cara ni. Amal. Dia bila kita duk kalau sembang, dia dah jadi sembang dunia lah. Kita duk kalih lah. Macam ada seorang pelajar di tempat lain, ada satu surau tu, ada madrasah. Saya bawa motor tu, balik pada kuliah tu. Datang budak-budak ni, saya ada cerita gitu hari. Ustaz, ni nak tanya soalan dunia ni. Saya pun, apa dia? Soalan dunia. Apa dia? Ustaz, ni harga motor ni berapa je? Ni kita pun layan lah budak-budak kan. Dia suka. Sekali lah tu cakap, Syekh, anda tengok dunia ni untuk dunia ke? Kalau anda tengok dunia untuk dunia, anda tak layak pakai dunia. Tak ada istilah soalan dunia. Semua soalan akhirat. Diam tu kawan. Anda nak pakai motor ni untuk apa? Ustaz pakai motor nak pergi kuliah. Baru kawan-kawan tahu tak apa. Itulah kau kata masing-masing marah. Asal nampak dunia ni nak cerita pasal dunia. Kenapa tak nak cerita pasal akhirat? Akhirat kan dia. Kalau tak boleh lagi, jangan pegang. Itu cerita dia. Sebab nanti topik perbincangan bertukar. Kita kalau boleh kat mana-mana pun. Orang biasa kalau ada tu, masing-masing cerita lah. Saya pun ada. Saya pun ada, saya cakap kalau ada berkira tak payah pakai, saya cakap. Kita pakai untuk jalan kamu. Saya tak berkira. Tukar tayar, tak apa. 700 apa sangat. Untuk pahala. Diam tu, kawan-kawan tu. Nak cakap apa? Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Mulut yang manis janganlah lekat dipercayai sebab lidah tidak bertulang. Orang dapat memutar-mutar lidah menurut keadaan. Dan orang dapat memakai 1001 lidah untuk 1001 persoalan. Ni. Ya Tuan Haji Ismail bin dia. Itulah dia tugas kita Tuan Haji. Masya Allah. Mereka ni nak nampak akhirat tu dalam rupa bentuk benda. Memang Allah Ta'ala sini kata dalam Quran, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan mereka akan lebih cenderung kepada dunia kerana dunia itu nampak kesan dia. Walhal akhirat itu yang kekal abadi. Jadi kita lah yang ada kesedaran tentang akhirat, kita kena dunia itu kita kena akhiratkan dia. Macam apa yang tugas saya bawa. Memang itu masuk saya berat. Saya bimbang, beli, orang tengok, akhirnya orang kagum dengan dunia. Allahu Akbar. Akhirnya kita gagal membawa warabbaka fakabir, membesarkan Allah SWT. Orang tanya, Ustaz, bawa gini-gini, saya cakap apa? Sebab agama saya ada semua ni. Saya dapat keuntungan kerana agama, bukan cari keuntungan dengan agama. Itu cara dia. Ya ke Ustaz? Tengok. Kita tak boleh fikir agama boleh memberikan kita kemewahan ini. Kita tak boleh fikir. Kita nak nampak dunia saja boleh beri kita kemewahan. Sedangkan dalam surah Al-Jin ayat 11. Rujuk surah Al-Jin ayat 11. Cuba tengok copy paste. Cuba tengok surah Al-Jin ayat 16. Allah Ta'ala kata barang siapa yang mengikut lurus di jalan di atas jalan Islam, Allah berikan sebab-sebab kemewahan. Tuan-tuan, sedang jemaahnya Allah. Kalau kita tak boleh nampak dengan kita taat kepada Allah, solat awal waktu, kita jaga apa yang Allah suruh, tinggal apa yang larang, kita tak boleh dapat dunia, maka lemahnya kita tentang keyakinan kepada Allah SWT. Kita kena ada susuk tubuh. Orang-orang yang kembali melihat dengan agama lah boleh dapat dunia, bukan nak cari dunia dengan agama. Ayat ni pun satu benda nampak sama tapi berbeza. Jangan cari dunia dengan agama. Tapi agama lah boleh bagi kita dunia. Malah bukan dunia lagi dah. Agama menjanjikan akhirat. Allah, syurga. Surah Al-Jin ayat 16. 16 Al-Jin ayat 16 bukan 11. Masya Allah. Terima kasih Tuan Acu kita. Cuba lihat. Sudah tentu kami akan berikan mereka sebab-sebab kemewahan. Allahu Akbar. Betapa kita yakin dengan agama. Yakin dengan Allah. Tentuan kalau bekerja gini menjadi bukan sebab kerja anda, sebab agama anda. Kalau anda berniaga ini sebab jadi, sebab agama. Anda kena jadi orang kata, tak apalah pentafsuk agama. Tak apa. Lebih baik daripada orang kaitkan jadi pentafsuk dunia. Biarlah orang kata, agama yang bagi dunia. Tu surah Al-Jin ayat 16. Tinggal lagi luruskan hati kita.
Kita kena rasa hebat dengan agama. Bukan rasa diri kita hebat. Bila kita rasa hebat dengan agama, yang hebat agama, bukan diri. Betul tidak? Jadi kena ada perbahasan beginilah. Barulah kita tak rasa lemah berjalan atas muka bumi. Alah, kesiannya. Hai. Lepas tu kita kalah habis-habis dengan orang yang duk bangga dengan dunia tu. Kita rasa hebat dengan agama. Rasa hebat dengan agama kerana agama itu hebat. Kerana pemiliknya memiliki seluruh langit dan bumi. Lahu mulkus samawati wal ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Masya Allah. Itu cara dia Sidang Jemaah yang Ta'ala. Maka, boleh jadi sambungan sikit. Orang yang berkata-kata tadi, dia tidak keberatan untuk mengatakan Allah jadi saksiku atau demi Allah, wallahi, billahi. Ini saya ambil kod bulat-bulat apa yang Buya Hamka kata. Kepada orang yang berat kepada agama, dia tidak ada keberatan untuk berkata Allah jadi saksiku atau demi Allah, wallahi, billahi, tallahi. Sebab betapapun manis bercakap, pembuktian hanya dapat ditilik pada bekas perbuatan. Sebab itu selanjutnya Allah berfirman tentang orang demikian. Tentang bagaimana keadaan orang itu yang mana. Orang-orang yang begini, Allah kata apa? Wa iza tawalla sa'a fil ard. Surah Baqarah 205. Bila berpisah ni, maksudnya bila dia beralih kepada orang yang dicakap tadi. Allah kata apa? Hendak merosak padanya, membinasakan tanaman, kata Allah. Liyufsida fiha wa yuhlikal hars wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan orang ni dia akan buat kerosakan dalam hidup dia. Sebab tak kena. Dia in reality dia banyak buat kerosakan. Dalam rumah tangga mungkin tak sehaluan dengan suami isteri, mungkin dengan keliling akan ada je. Sebab tu jangan terkejut nampak macam hebat, tiba-tiba kita selidik dalam-dalam atau bertambah dengar, kita kena permasalahan. Lepas tu kita pun cakap, yelah kita kan tak boleh nak puaskan hati semua orang. Masalahnya memang tak puas hati. Macam nak puaskan hati semua orang. Yelah kita ni kan orang ramai je orang PhD dengan kita ni. Padahal sebenarnya Allah sendiri kata kamu sedang membuat kerosakan. Ada isu-isu berbangkit yang akan berlaku. Ada yang panggil apa? Provokasi, kontroversi yang akan keluar satu persatu. Dia akan terfitnah balik. Dia akan terfitnah balik dengan keadaan-keadaan itu. Nur Sakinah, sebab tu yang ramai main sihir. Dia sentuh bab sihir penutup. Semalam saya nak cerita bab sihir ni. Pasangan yang datang jumpa saya tu, kita sangka sihir ni hebat. Sihir tak hebat. Yang lebih jahat, lebih teruk daripada sihir, sangka buruk kita sendiri. Su'uzon. Suami isteri ni, ayat 102 Al-Baqarah, Allah kata memang ada sihir pemisah rumah tangga. Memang berlaku, orang kata apa, masyarakat, halangan dalam rumah tangga dia. Sebelah tahu tak boleh nak get along together. Tapi suami dia jaga sangkaan. Orang beramal. Tak ada nak marah kat isteri, isteri pun tak marah nak suami, tak ada nak abang ni. Mulalah tu. Padahal yang cakap macam tu lebih jahat mulutnya. Sebab tu sangkaan ni, yang sihir-sihir ni, hanya lut bagi orang yang buruk sangka. Tak ada amalan. Jadi takut dengan kontroversi, takut dengan konspirasi. Dia sangka buruk banyak. Dan dia tak ada kefahaman tentang Allah. Itu lebih jahat daripada sihir. Sebenarnya. Sebab saya lihat, orang yang tak kena sihir teruk lagi bergaduh. Orang yang ni kena sihir datang depan saya. Depan mata. Saya tengok sendiri depan mata. Siap isteri kata, abang nak kahwin lagi. Abang kahwin lah bang katanya. Saya suruh dia kahwin lagi ustaz. Tak, kita tahu orang cakap dengan menyampah dengan ada hati yang redha ni. Kita tahu sebab cara dia cakap tu kan kita. Tapi suami saya pun tak. Dia nak selesaikan masalah ni dulu sama-sama. Bukan nak merancakkan lagi orang kata keadaan yang ada tu. Buruk sangka yang senang masuk sihir je. Sebab tu jangan kita duk cepat sangka buruk dengan apa pun. Jangan. Su'uzon. Kita kena berhati-hati dalam keadaan itu. Sihir ni dia tidak akan mampu memberikan, malah yang menyihir itu akan lebih teruk kena. Itu kalau yang sihir. Tapi sebelum sihir pun dah fikiranmu tak betul lah.
Tak payah kena sihir, tak payah hantar orang sihir pun. Sendiri yang merosakkan rumah tangga sendiri. Sendiri yang merosakkan diri sendiri. Sendiri yang merosakkan kerana kerosakan yang ada dalam fikiran dia. Disebabkan oleh keimanan yang tidak jelas kepada Allah SWT. Sebab tu tak takut. Kadang-kadang contoh orang nak nanya kita, nak hantar pedajar kita ke, dengan macam cak ayah jauh lah dengan keadaan sekarang ni kan. Isu macam-macam lah dengan COVID, dengan vaksin, dengan apa. Kita cukup takut dengan hal keadaan musuh yang nak takluk kita ni. Kita sampai lupa yang Allah tu maha menakluki. Kita bukan nak menafikan perancangan musuh. Tapi dok kita dok beria nak tahu pasal musuh. Viralkan tentang musuh tu kenapa? Kalau dia nak takluk kita, silakan. Nak tengok jauh laut, jauh langit tinggi. Tinggi ke rendah, silakan. Kita bukan kata apa. Ni rasa macam tak ada Allah rasanya bercakap tu kan. Nak sila buatlah perancangan, silakan. Kita buatlah amalan kita, buatlah persiapan kita. Yang duk sibuk dengan takut dengan musuh, perancangan musuh tu dah kenapa? Itu sepatut kita kena tanam. Lepas tu kita terbawa-bawa dengan provokasi, terikut-ikut dengan arus kontroversi. Jangan. Yang mana ikut pengajian Al-Quran, hak sebagai pembeza hak dan batin dan kehidupan. Jangan terikut-ikut dengan arus perbahasan-perbahasan yang menimbulkan kontroversi, provokasi, kebencian. Jangan termasuk dalam lembah perbincangan itu. Keluarkan diri daripada perbincangan begitu. Walaupun kita ni macam banyak ilmu, cukup-cukup. Nak bagi kesedaran tentang Allah je. Yang mana-mana yang dalam ni, nak bagi kesedaran, nak kempen-kempen kesedaran, biar sedar tentang Allah. Tak payah nak sedarkan, tahu tak musuh sedang buat ini, tahu tak musuh sedang, tak payah bagi sedar orang tentang musuh. Musuh ni Allah dah bagi tahu, aduun, musuh yang nyata syaitan tu. Tak payah nak kalut-kalutkan dengan perancangan musuh. Biar kita kempen besarkan tentang Allah, bagi peringatan tentang dunia. Bagi peringatan tentang apa yang sepatutnya kena bagi peringatan. Kesedaran tentang Allah, kesedaran tentang dunia itu apa, kesedaran tentang akhirat itu apa. Itu sebenar-benarnya kita kena sampaikan. Ya? Ma'rifatullah, benar tu surah Najahiyah. Bukan ma'rifatul musuh, bukan ma'rifatul dajjal, bukan ma'rifatul kontroversi, konspirasi. Itu cara je. Jangan menyampuk betul tu. Dia sahaja nak masukkan kita dalam lembah perbincangan yang membawa pada kebatilan. Ingat, tumpukan kepada perbahasan warabbaka fakabir. Baik Ustaz, tak buat dah posting. Bagus Nur Sakinah. Faham, tahu tak apa. Mengaku tak apa. Buat hakikat kehidupan, baguslah posting hakikat kehidupan. Tapi jangan bakal lain. Kerja kita bukan bakal lain. Tak perlu nak provokasi. Ustaz tu bakal lain. Saya bukan bakal lain. Saya cerita kebenaran orang yang terbakar. Faham? Orang yang terbakar dah terbiasa dengan kebatilan, terbiasa dengan perasaan. Kita cerita kona ke kebenaran, dia dah terbakar. Kita tak kupas isu. Saya takkan kupas isu. Saya terus bahas isu yang dah ada, yang Allah dah nyatakan dalam Quran. Isu yang dah sedia ada. Kadang-kadang orang kata, macam tak tahu je Ustaz. Tak tahu, saya tak tahu. Allah yang bagi tahu dalam Quran. Dan apatah lagi kajian tentang Al-Quran, pembeza hak dan batin dalam kehidupan. Memang kena je kena kan. Itu cara dia. Baik, jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Itu saja. Terima kasih kepada pihak penganjur Surah An-Nur, Cik Zul kita, dan terus barisan jawatan kuasa dan semua jemaah yang mengikuti pada petang ini. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Teruskan sebarkan kebaikan atas kesedaran diri, bukan nak sedarkan orang. Ingat tagline kita, atas kesedaran diri, bukan nak sedarkan orang. Atas diri yang sedar itulah kita sebarkan kebaikan. Bukan sibuk nak sedarkan orang. Bila diri kita sedar, kita menyampaikan dengan kefahaman. Itu cara dia. InsyaAllah. Sebab itu kalau mana-mana yang saya sampaikan, ada orang duk email saya, jangan sampai Ustaz sampaikan benda sampai menyebabkan orang salah sangka, salah faham. Saya cakap, insyaAllah takkan orang salah faham. Melainkan dia buat-buat tak faham. Sebab kita menyampaikan dengan apa yang kita sedar melalui kebenaran. Kita tak ada buat statement double standard, kita tak ada buat double meaning, kita tak buat statement yang tiba-tiba kena tarik balik statement itulah, kena buat satu penerangan lain, tak ada. Sekali one shoot, sekali bagi sekali, habis. Itu saja. InsyaAllah itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkata-kata itu kurang bicara, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang yang penuh barakah ni. InsyaAllah jumpa pada kuliah maghrib ni insyaAllah, kalau lain Allah izinkan, dan kuliah malam ni. Terima kasih sekali kepada
pihak surah An-Nur, insyaAllah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.